Memang isu yang tengah panas sekarang ni. Dan saya pasti ada yang rasa tak puas hati sebab pasukan masing-masing tak dapat beraksi untuk seperti yang mereka harapkan. Tapi Ed, kita bersama dengan Tuan punya laporan, baju yang sama dengan VT tadi ya. Memang fresh from the oven story baru ni. Daripada assignment terus ke sini. Zul, memang dah tertutup ke untuk Melaka dengan Sarawak? Sebab mereka masih lagi boleh merayu hingga 19 Oktober. 19 Oktober kan untuk last chance mereka. Betul, Ed. Saya rasa apabila ada rayuan dibenarkan, ramai yang agak keliru tentang perkara ini. Adakah Melaka United dan juga Sarawak United diberi talian hayat daripada MFL. Tetapi kalau kita faham dan sebenarnya dengar daripada penjelasan MFL dan juga First Instant Body yang bersidang pada sebentar tadi, sebenarnya saya boleh katakan agak kritikal ataupun sukar untuk dua pasukan ini melepasi tempoh ataupun melepasi apa yang mereka lakukan. Bermaksud, kalau kita ambil contoh Melaka United ketika ini, mereka tidak dapat lesen kebangsaan kerana gagal memenuhi kriteria kewangan. Kelab itu gagal mengemukakan bukti pembayaran tunggakan gaji sehingga Ogos 2022 serta tidak menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan. Kalau kita lihat situasi ini, baru-baru ini Melaka United ada melakukan perjumpaan bersama pemain, iaitu CEO Datuk Seri Justin Lim bersama beberapa pemain termasuk pemain import untuk menjelaskan tunggakan gaji. Adakah tunggakan gaji itu melibatkan gaji sehingga Ogos 2022 ataupun lebih daripada yang sepatutnya? Maksudnya termasuk bulan September dan juga Oktober. Kalau mereka dapat mengemukakan bukti dalam dokumen yang dihantar pada tarikh akhir 30 September, maka lepaslah mereka. Tetapi ketika ini, apa yang disemak oleh MFL ataupun First Eastern Body adalah dokumen yang dihantar pada 30 September. Bermaksud tak ada dokumen yang boleh ditambah ataupun maksudnya repair yang dokumen yang dah dihantar. Dan begitu juga dengan Sarawak United, masalah tunggakan gaji, Sarawak United lebih berat saya rasa sebab ada mempunyai dua kes FIFA membabitkan pemain Sandro da Silva dan juga Taylor Regan. Saya rasa kalau mereka tak boleh nak selesaikan perkara ini, memang tak boleh nak selesaikan, maksudnya kat sini tak sempat. Maksudnya dalam masa seminggu saja kan. Tak boleh, dia tak boleh nak, okey, saya bayar gaji, saya settlekan kes FIFA ni dan submit dokumen, itu tidak dibenarkan. Dalam erti kata lain, saya melihat tempoh rayuan itu adalah sebagai formaliti sahaja. Maksudnya sebab tak ada tambahan dokumen yang dibenarkan, tak ada dokumen yang boleh dihantar semula, hanya semakan semula kes-kes yang mungkin terlepas pandang daripada First Eastern Body. Kalau ada kes yang perkara dokumen yang terlepas pandang, semak semula, okey, ini dokumen yang okey, yang boleh disubmit, maka lepaslah dua pasukan ini. Tetapi saya rasa jika melibatkan masalah tunggakan gaji untuk Melaka United dan Sarawak United melibatkan kes FIFA misalnya, saya rasa seperti tiada harapan. Walaupun rayuan itu dibenarkan pada sehingga jam 5 petang 19 Oktober. Rumusan saya, peluang tipis untuk Melaka dan juga Sarawak. Okey, kalau macam tu Zul, let's make it clear lah. Apa akan jadi dekat kedua pasukan ni nanti? Okey. Tiada dalam Liga Super 2023. Ramai yang beranggapan mereka akan ke Liga M3. Tetapi kalau kita lihat penjelasan daripada Stuart tadi, itu bukan bidang kuasa MFL untuk meletakkan mereka di M3. Saya ambil contoh, situasi pernah berlaku pada Perlis kerana masalah tunggakan gaji. Pasukan Perlis diturunkan sehingga M5, Liga Division 5. Dan saya tidak menolak kemungkinan itu akan berlaku kepada Sarawak United mahupun pasukan Melaka United yang akan bermula daripada liga paling bawah dalam liga yang ada di Malaysia ini. Tetapi kalau mereka, maksud saya kalau AFL iaitu Amateur Football League, AFL, yang satu lagi badan pengelola untuk Liga Amatur menerima Melaka dan juga Sarawak untuk beraksi di peringkat M3, maka
mereka akan bermula di Jadi M3. mereka yang AFL ni akan buat decision. Betul, AFL yang akan menentukan sama ada mereka akan bermula di M5, M4 ataupun M3. Macam sayang kan? Tapi Zul sempat tak dapat reaksi pemain-pemain atau barisan kejurulatihan dan juga mungkin pemilik, pengurus? Okey, saya cuba dapatkan especially Datuk Seri Justin Lim sebagai CEO Melaka United sebab dia ada maklumkan kepada kita sebelum ni dia cuba mendapatkan pelabur baru. Apabila kelab ini akan dijual ataupun hendak dijual di public listed misalnya, tetapi perkembangan sehingga hari ini belum ada kepastian mengenai perkara itu. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan mengenai hala tuju pemain yang mana majoriti pemain-pemain Melaka United sebenarnya sudah membuat perancangan awal. Bukan untuk kekal bersama Melaka United untuk beraksi di Liga M3, M4 atau M5. Sebaliknya mereka rata-rata daripada mereka sudah mempunyai perancangan untuk keluar. Cari tim lain lah. Cari tim lain, cari pasukan lain untuk musim depan. Kekal di Liga Super lah. Kekal di Liga Super. Tapi kecuali mereka tidak mempunyai pasukan, walaupun pasukan M3 dan sebagainya, mereka memilih untuk kekal bersama Melaka United. Tapi rata-ratanya mungkin dah apa orang kata merajuk ataupun hilang kepercayaan, maka ramai yang memilih untuk keluar daripada Melaka United. Itu perkongsian beberapa pemain kepada saya secara peribadi. Okey, memang sekarang ni Liga Perdana kita tahu dah tak ada. Ya, betul. So memang kalau lihat Liga M3 itu adalah yang option yang terbaik lah kot. Paling orang kata yang ada lah untuk pasukan pemain-pemain dan juga Melaka United maupun Sarawak United. Sebab kalau mereka nak beraksi dalam Liga Utama Malaysia, mereka kena keluar daripada pasukan ini. Betul. Mahu ataupun tidak, itulah mungkin option terbaik. Itulah hakikatnya jalan juga, yang kan? ada untuk pemain-pemain tersebut. Okay, terima kasih Zul. Untuk apa-apa pun, untuk nak tahu nasib Melaka dan juga Sarawak, kena tunggu 19 Oktober. 5 petang. Termasuk nasib saya kot. Dia sila juga. Okey, kita akan banyak lagi nak sembang. Terima kasih Zul. Sama-sama. So,